Sistem peredaran darah dan pernafasan. Sistem peredaran darah manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperanan dalam proses metabolisme. Oleh kerana itu, penting untuk selalu menjaga kesihatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dengan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain. Di antaranya ialah: yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh manusia bernafas untuk hidup. Kemudian kita masuk pada sistem pernafasan. Semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam paru-paru dan menghembus udara keluar dari paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ pernafasan manusia. Organ yang terlibat semasa proses pernafasan ialah hidung, trakea dan peparu. Saiz peparu kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Sekian, terima kasih. Definisi CPR ataupun pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan atau perawat yang bertauliah. Ia biasanya terdiri dari salah satu teknik yang boleh dilakukan walaupun tanpa latihan perubatan oleh hampir semua orang dengan peralatan yang minimum. Sebelum memberi bantuan kecemasan, pastikan keselamatan anda juga terjamin dengan menimbang bahaya akibat dari kemalangan tersebut dengan mengetahui punca kecederaan mangsa, seperti contoh terkena renjatan elektrik. Okey. Contoh apabila terkena renjatan elektrik, pastikan anda mengetahui keadaan mangsa terlebih dahulu. Sekiranya mangsa terkena renjatan elektrik, maka pastikan kadar bahaya elektrik yang mangsa hadapi. Sekiranya 240 volt ke bawah, gunakan penebat untuk meleraikan mangsa dari punca renjatan elektrik seperti baju, tali pinggang dan lain-lain. Okey, salah satu sebab untuk CPR ialah untuk menyelamatkan nyawa. Jika mangsa perasan, pastikan laluan udara selesa dan pastikan mangsa bernafas. Sekiranya berlaku perdarahan, pastikan hentikan perdarahan secepat mungkin. Rawat kecederaan dengan betul dan kenali latar belakang mangsa ataupun sejarah kesihatan seperti diabetes dan lain-lain lagi yang perlu diberikan perhatian. Yang kedua, untuk mencegah luka yang menjadi lebih teruk, alih mangsa dari tempat bahaya dan jangan buat mangsa banyak bergerak. Selesaikan dan beri keyakinan pada mangsa serta beri perlindungan dari ketidakselesaan seperti kesejukan ataupun kepanasan atau keadaan yang basah. Okey, sekian, terima kasih. Apakah resusitasi kardiopulmoner? Adalah prosedur kecemasan yang dilakukan dalam usaha bagi mengekalkan secara manual fungsi otak sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan bagi mengembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan pada seseorang yang berjantung berhenti berdegup. Ini dilakukan pada seorang yang tidak berfungsi, tidak bertindak balas dengan berhenti bernafas atau pernafasan tidak normal. Sebagai contoh, pernafasan sengsara. Ia boleh dilakukan di dalam atau di luar hospital. CPR membabitkan menekan dada pada sekurang-kurangnya sedalam 5 cm dan pada kadar sekurang-kurangnya 1 kali setiap minit sebagai usaha menghasilkan peredaran buatan dengan mengempam darah melalui jantung secara instasi. Tambahan lagi, penyelamat boleh mengekalkan pernafasan dengan sama ada menghembus ke dalam mulut mangsa atau menggunakan peranti yang menolak udara ke dalam paru-paru mangsa. Proses memberikan pengedaran luaran dikenali sebagai pernafasan buatan. Cadangan semasa megangkan penampatan dada berkali tinggi melebihi bantuan pernafasan. Kaedah CPR dipermurahkan membabitkan penempatan dada hanya digalakkan bagi penyelamat tidak terlatih. Okey, pada masa kini banyak kejadian yang tidak diingini berlaku kepada kita tak kira di mana sahaja. Jadi kita perlu tahu macam mana
kita nak lakukan CPR dengan betul. Untuk kita tengok langkah-langkah dia, jom. Okey, ni adalah contoh keadaan mangsa yang telah pun pengsan, okey. Okey, first step, rasa denyutan nadi mangsa, sama ada dekat bahagian sini ataupun bahagian pergelangan tangan mangsa. Okey, step seterusnya, buat tangan macam ni dua-dua, and then umpan. Lepas tu pastikan dengan anda straight. Tekan di tengah-tengah bahagian dada mangsa sebanyak 30 kali. And then okay, contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seterusnya hembus sebanyak 2 kali ke mulut mangsa. Bagi pengudaraan kepada mangsa dekat mulut. Okay, tapi saya tak buat sebab ini tu. Okay, and then ulang langkah yang sama sehingga bantuan tiba ataupun sehingga mangsa sedar. Anda juga boleh ikuti langkah CAB, iaitu C, compress dia punya dada ni, tekan bahagian dada. A, airway, dia punya saluran pernafasan. Dan B, breathing, dia punya pernafasan macam mana. Boleh guna cara-cara tu semua untuk anda tahu bagaimana keadaan mangsa. Okey, buatlah sampai mangsa sedarkan diri ataupun sehingga bantuan tiba. Sekian saja bersama saya, Naim, TV Politeknik Banting.